Madam. 제거 아니. 누구 마약인지 몰랐어요. 그걸 모르고 탄다는 게 말이 됩니까? 안녕하세요. 잠깐만. 여보, 나 좀 살려줘. 여보! 야, 송정영! 한국하고는 정반대야. 카리브해 어디 있는 섬이더라고. 저희 집사람은 이제 어떻게 되는 겁니까? 아니, 널 일일이 저희가 어떻게 다 알아요? 얘가 엄마도 없이 지금 지낸 지 6개월이 넘었어. 엄마, 몇 번 되면 와? 엄마 얼굴이 자꾸 생각이 안 날라 그래. 여보, 이 악몽에서 나 좀 깨워줘, 제발. Ask for translator to your embassy. Okay? 한 번만 확인해달라고 몇 번을 부탁했습니까? 그렇게 불만이면 프랑스 법원에 항의하세요. 자꾸 여기도 그러지 마시고. 죽었는지 살았는지 그 확인하는 게 그렇게 어려운 거냐고! 저희 가족에게 아내와 엄마를 돌려주세요. 저 집으로 돌아가고 싶습니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Helmi dan kali ini Helmi nak review ataupun kita nak bercakap pasal filem-filem lama. Kita nak throwback lah. Filem-filem lama yang mungkin Helmi pernah tengok tapi korang tak pernah tengok, ataupun filem yang korang pernah tengok tapi Helmi tak pernah tengok. So kalau ada filem-filem yang best yang korang tengok untuk Helmi bagi pendapat atau something, boleh komen dekat bawah. Banyak-banyak filem yang bagus. Untuk kali ini Helmi nak review sebuah filem daripada Korea yang berjudul Way Back Home. Filem ini dilakonkan oleh Jeon Do-yeon dan juga Go Soo dan diarahkan oleh Bang Yoon-jin. Filem ini ditayangkan di Korea pada 11 Disember 2013. Secara ringkas, filem ini mengisahkan tentang satu keluarga, suami isteri, iaitu Jong Yeon dan juga Jong Bae. So diorang ni sebenarnya tinggal dalam keadaan yang bahagia dengan anak mereka lah, seorang anak perempuan. Sesuatu hari ditakdirkan cerita kawan kepada Jong Bae ni, iaitu suami kepada Jong Yeon ni, telah membunuh diri. So menjadi masalahnya sekarang ni apabila kawan Jong Bae ni telah meminjam duit dan meletakkan nama Jong Bae ni sebagai penjamin, dan menjadi masalahnya apabila Jong Bae terpaksa membayar pinjaman yang telah dibuat oleh kawannya tu. Rumah diorang terpaksa disita dan Jong Bae terpaksa mencari pekerjaan, dan dalam keadaan terdesak Jong Bae telah meminta pertolongan daripada kawan dia seorang lagi yang bernama Seo Mundo, dan pekerjaan yang ditawarkan oleh Seo Mundo ni adalah penghantaran barang perhiasan ke luar negara, tapi tak diberitahu apa barang perhiasan tu. Tapi yang nak buat kerja ni mesti perempuan. Apabila mengetahui masalah itu, mengetahui syarat yang dikenakan oleh Seo Mundo, Jong Yeon iaitu isteri kepada Jong Bae telah mengambil keputusan untuk membuat pekerjaan tu tanpa Jong Bae tahu. So Jong Yeon pun ambil pekerjaan tu, which is menghantar barang perhiasan ke luar negara, which is ke Paris. So bila disampai di airport di Paris, Jong Yeon telah ditahan oleh pihak polis, dan sebenarnya barang yang perlu dihantar tu bukan barang perhiasan pun, tapi barang tu adalah kokain seberat 30 kg. Dan daripada situ terjadilah konflik dan macam mana perjalanan cerita dan filem ini sendiri. Filem ini merupakan sebuah filem yang sangat berani, filem yang meletakkan isu perjuangan seorang wanita, which is seorang isteri dan juga seorang ibu kepada seorang anak yang cuba mencari kebenaran. Apa yang dia buat tu adalah untuk menolong si suami dan juga keluarganya, tapi sampai penghujungnya dia terpaksa dia stuck dalam masalah yang cuba dia nak selesaikan masalah tu. Isu yang diletakkan dalam filem ni, which is aku cakap pasal keberanian tadi, adalah mengenai government Korea itu sendiri. Aku sangat suka bila Korea ataupun di luar ataupun filem luar negara ni, dia orang berani tau
untuk mengetengahkan isu politik, isu dalaman. Maksudnya diorang sangat berani mendedahkan apa sebenarnya yang terjadi. So dalam filem ni, apabila Jong Yong ni stuck di Martinique, di sebuah penjara di Paris, so dia terpaksa mencari peguam dan dia terpaksa mencari seorang translator untuk translate. Sebab kat sana masalah bahasa menjadi masalah utama untuk menyelesaikan apa orang cakap komunikasi lah. So daripada situ, Jong Bae ni, which is suami yang berada di Korea, cuba mencari jalan penyelesaian. So dia pergi embassy Korea untuk mencari jalan penyelesaian ni. Tapi apabila sampai embassy Korea yang berada di Paris, masalah tu tak dapat diselesaikan pun. Sebab embassy Korea yang berada di Paris ni, dia tak telus tau. Maksudnya dia tak cuba pun nak menolong rakyat diorang sendiri, walaupun itu adalah tugas diorang. Okey, dalam filem ni aku boleh katakan subtle untuk filem ni sendiri terletak pada poster ini sendiri. Okey, kalau korang tengok poster, kau akan nampak Jong Yeon relive everything pasal masalah dia, pasal struggle dia. So di pantai tu dia meluahkan segala-galanya. So korang tengok poster kat sini. Okay, subtle untuk filem ini sendiri, which is pantai. Apa yang aku boleh cakap kat sini pantai, macam mana ada satu scene dalam filem ni, so korang kena tengok lah, macam mana Jong Yeon cuba melarikan diri daripada penjaga penjara ni yang cuba buat something kat dia. So nak tahu apa something tu, korang kena tengok lah filem ni. So apabila dia cuba melarikan diri daripada masalah dan cuba pergi ke pantai, dan pantai itu adalah subtle itu sendiri, macam mana kau tak perlu pun meletakkan, kau tak perlu bercakap pun. Okay, subtle ni kalau korang nak tahu adalah makna tersirat dalam filem ni sendiri. So which is kau tak perlu berdialog, kau tak perlu meluahkan, tapi kau boleh menonton, kau boleh faham sendiri berdasarkan visual yang cuba diletakkan sendiri oleh director itu sendiri. Dekat sini, pantai menjadi simbol yang sangat kuat untuk filem ni. Senang cerita, kenapa kita pergi pantai? Aku pergi pantai sebab aku nak relax. Aku nak menghirup udara yang segar, nak menikmati angin-angin yang sepoi bahasa kan. So, filem ni pun dah secara literally dah menunjukkan secara jelas, which is pantai tu menjadi penyelesaian untuk segala benda walaupun sementara. Okey, apa yang best pasal filem ni, kalau kau tengok, kau akan nampak isu macam mana perjuangan seorang wanita, which is seorang ibu dan juga seorang isteri yang cuba untuk menyelesaikan masalah, yang cuba untuk keluar daripada belenggu masalah ni yang dia tak buat. So, benda ni sangat strong ada dalam filem ni. Okey, aku sangat suka lakonan Jong Do-yeon yang membawakan watak seorang ibu dan juga seorang wanita yang sangat kuat. Daripada awal sampai habis, kau akan rasa dia betul-betul sakit dengan masalah yang dia dapat. Macam mana dia terpaksa struggle berada di penjara, dan macam mana dia struggle terpaksa berhadapan dengan penghuni dalam penjara. Kau ada dalam penjara yang which is bukan penjara biasa kot. Kau berada di penjara yang sangat terpencil di Paris, di luar negara. So kat situ kau akan nampak macam mana dia fight untuk dia sendiri. Second thing is about visualize untuk filem ni. Aku sangat akui filem ni sangat-sangat cantik, especially apabila dia berjaya melarikan diri daripada penjaga warden dia tu ke sebuah pantai, which is pantai Caribbean tak silap aku. So kat sini visual untuk filem ni sangat-sangat bagus, dan macam mana mood filem ini sendiri diletakkan oleh pengarah. Apa yang best lagi pasal filem ni, everything is good. Lakonan, plot, penceritaan, macam mana kau cuba reveal everything about government, macam mana kau cuba reveal keburukan yang berada di penjara. Filem ni akan ada beberapa part yang terlalu lama, ataupun macam boleh tak kau cepatkan sikit, sebab masalah daripada A ke B ni kau boleh macam ni je, tapi dia macam sangat panjang. Untuk secara keseluruhan, aku boleh cakap filem ni sangat-sangat bagus, and aku boleh bagi 4/5 bintang. Itu saja untuk kali ni, untuk Throwback Film. Kalau korang rasa ada filem yang best untuk aku review, korang boleh bagi cadangan filem-filem korang tu. Korang boleh komen dekat bawah, ataupun boleh terus DM aku di Instagram aku. And itu saja untuk kali ni. Kita jumpa untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum.